Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Abi Nabil bin Muhammad Fuad. Dan saya Muhammad Azhar bin Yunus. Kami daripada PPISMP Bahasa Melayu, ambilan Jun 2023-2028. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 GPIM 1022 Pendidikan Islam tentang guru berintegriti, asas pembentukan generasi syumul. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi, eloklah kiranya kita lihat dulu definisi guru berintegriti. Jadi kami mendefinisikan guru berintegriti dengan 4 ciri yang utama, iaitu yang pertama adalah berakhlak mulia. Guru seharusnya mempunyai akhlak yang mulia kerana akhlak merupakan sifat yang wajib ada dalam diri setiap pendidik. Guru juga merupakan contoh teladan yang sering dijadikan ikutan dalam diri setiap pelajar. Oleh itu, akhlak yang mulia merupakan satu sifat yang wajib dan mesti ada dalam diri seorang pendidik. Seterusnya adalah tulus. Tulus ini membawa erti sifat yang muncul dari dalam diri seseorang, iaitu ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ciri yang ketiga bagi guru berintegriti adalah jujur. Seorang guru perlu jujur dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya, rancangan pembelajaran harian ataupun RPH perlu tepat dan mengikut rancangan yang ditetapkan. Itulah definisi jujur. Dan terakhir adalah sabar. Seperti yang kita tahu, mendidik bukanlah suatu perkara yang mudah. Pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP yang dilaksanakan kadang-kadang mengalami kesukaran dan kesulitan. Oleh itu, guru perlu kuat dan sabar dalam mengharungi setiap cabaran yang mendatang. Baiklah, kita bergerak kepada definisi generasi syumul. Apa itu syumul? Syumul bermaksud bersifat menyeluruh dan sempurna. Di sini tertera beberapa ciri-ciri generasi syumul, iaitu yang pertama, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Melalui pengetahuan yang luas tentang ilmu pendidikan, menjadikan sesebuah generasi itu hebat, kuat dan berdaya saing. Yang kedua, mempraktikkan ajaran agama. Generasi yang kuat bukan sahaja hebat dari aspek pendidikan, tetapi mereka juga mempunyai tahap pengetahuan agama yang luas. Mereka juga dapat menyelaraskan pendidikan dan juga agama. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai moral. Adab dan etika sangat penting dalam kehidupan. Sikap hormat menghormati antara satu sama lain penting dalam hidup kita. Jadi kita hendaklah menerapkan sifat hormat menghormati, seterusnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim kita antara orang lain. Baik, setelah melihat dua pendefinisian yang telah kami lakukan sebentar tadi, maka sekarang kita akan lihat pula apakah kebaikan guru berintegriti dalam pembentukan generasi syumul. Baiklah, isi pertama kami adalah mengenai teladan yang baik. Kita lihat, guru ini merupakan individu yang sering menjadi contoh pelajar di sekolah. Hal ini kerana tingkah laku baik yang ditunjukkan oleh guru dapat membina jati diri pelajar yang berkualiti. Seperti kata peribahasa Melayu kita, iaitu bapa borek anak rintik. Maka jelaslah membuktikan bahawasanya guru ini merupakan satu contoh ataupun sosok tubuh yang menjadi satu ikutan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Contoh yang boleh saya berikan adalah guru bersikap profesional seperti tegas mengikut situasi dan menggunakan penggunaan kata yang sopan ketika berkata-kata. Contoh ini akan memberikan kesan kepada pelajar yang akan mendorong mereka untuk menampilkan satu sahsiah yang terpuji. Yang akhirnya mereka dapat menjadi seorang insan yang bukan sahaja bijak dalam akademik tetapi mempunyai sahsiah yang baik dan berkualiti. Jadi itu isi pertama kami mengenai teladan yang baik. Kebaikan yang seterusnya
Guru berintegriti dapat melahirkan individu yang berpendidikan. Apa yang kita lihat, sistem pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan membolehkan pelajar mudah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru mereka. Pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam kelas, seterusnya dapat mencapai objektif pelajaran dan juga dapat mencapai tahap yang mereka inginkan dalam peperiksaan. Sebagai contoh, guru menggunakan bahan bantu mengajar dalam sesi PDP. Kesan daripada mereka menggunakan bahan bantu mengajar tersebut, pelajar ini merasa seronok untuk datang ke sekolah dan mempelajari ilmu pendidikan yang formal. Kesan akhirnya, tidak akan berlaku keciciran pelajar dalam sistem pendidikan dan akhirnya kita mampu melahirkan sebuah generasi yang berpendidikan yang berkualiti. Baiklah, setelah kita melihat dua isi tentang kebaikan guru berintegriti terhadap kemenjadian generasi yang syumul, maka saya akan berikan satu lagi isi yang akan melengkapkan lagi berkenaan apa itu generasi yang syumul. Maka isi saya adalah mengenai memantapkan tahap kefahaman agama. Kita lihat guru bukan sahaja perlu mengajar, tetapi mereka juga perlu mendidik pelajar mereka dengan penuh rasa tanggungjawab. Didikan yang diberikan ini perlulah berlandaskan agama agar sahsiah mereka cemerlang dan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan ianya perlu mendapatkan didikan agama dan akhirnya mendapat keberkatan? Kita lihat pada hari ini, masa kini, pelajar yang cemerlang dalam pendidikan itu ramai. Tetapi pelajar yang cemerlang disertai dengan agama itu adalah sedikit. Oleh itu, untuk melahirkan generasi yang syumul, ia perlu disertai dengan ilmu agama yang kukuh. Barulah kita boleh gelarkan sebagai generasi yang lengkap ataupun mencakupi segala aspek. Jadi, contoh yang boleh saya berikan adalah guru agama perlu tegas dalam mengajar subjek pendidikan Islam yang diajarkan, sama seperti pentingnya subjek teras yang berada di sekolah yang tujuannya untuk mendapatkan satu sijil kelulusan. Sebagai rumusan bagi mengakhiri tajuk ini, guru yang berintegriti memainkan peranan asas dalam membentuk generasi muda yang patuh kepada nilai-nilai moral, etika dan agama. Mereka memberi contoh yang baik, mengajar pelajar untuk menghormati nilai-nilai ini dan membantu mencipta individu yang bertindak dengan jujur dan baik. Integriti dalam diri pendidik adalah kunci untuk membawa kebaikan dan keharmonian dalam masyarakat melalui generasi yang mereka bimbing. Jadi saya selitkan sedikit hadis yang bermaksud barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan keburukan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, mereka akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, apa yang kita dapat daripada hadis tersebut, jelaslah bahawa orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, khususnya dalam pengajaran ilmu, maka sudah tentu mempunyai kelebihan dan keutamaan yang besar bagi mereka. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.